Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa'allimna fi takwil. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Yang saya hormati lagi saya kasihi baris saf kepimpinan Masjid Warisan Teluk Kemang, Tuan Penasihat, Tuan Pengurusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, JK Masjid, serta tuan-tuan yang dirodai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, pertama-tamanya sekali marilah kita merafakkan kesyukuran kepada Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita berkumpul di dalam masjid ini untuk menunaikan salat maghrib secara berjemaah. Dan seterusnya bagi meneruskan sesi kita pada malam ini, kita duduk di dalam majlis ilmu ini, kita mengadakan kuliah majlis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah SWT merahmati dan memberkati hidup kita. Jadi alhamdulillah, pada malam ini kita akan meneruskan pengajian kitab kita, iaitu pengajian kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Mazhab Asy-Syafi'i, yang di mana kita masih lagi dalam bab rukun wuduk, yang di mana seperti mana yang kita telah belajar bahawa rukun wuduk ini ada 6, iaitu niat, yang kedua basuh muka, yang ketiga membasuh tangan hingga ke siku, yang ketiga mengusap kepala, yang keempat adalah mengusap kepala, yang kelima adalah membasuh kaki hingga buku lali, dan yang keenam adalah tertib. Jadi kita telah pada pertemuan yang lalu kita telah belajar 3 daripada rukun niat itu. 3 daripada rukun wuduk itu, iaitu niat. Niat ini kita kena membaca di dalam hati. Niat di dalam hati. Dalam hati dia wajib ketika nak membasuh muka tu. Basuh muka tentu berniat. Kalau sebelum tu berniat baru basuh muka, tak sah wuduk tersebut. Maka tak sah lah solat. Macam tu. Itu niat. Dan disunatkan melafaznya menurut mazhab Syafi'i. Kerana apa? Lafaz ini boleh menghadirkan hati kita, menghadirkan niat itu ke dalam hati kita, dan seterusnya memudahkan kita berniat di dalam hati. Itu rukun yang pertama, iaitu niat. Yang kedua adalah membasuh muka kesemuanya. Yang di mana muka ni parat ni lah, tumbuh rambut ini sampai ke dagu, dan yang telinga sampai ke telinga ni. Mana kena basuh keseluruhan ni. Sama ada bulu dia ke, yang zahirnya. Kalau biji mata tak payahlah basuh, gigi tak payahlah basuh. Tapi kalau bulu-bulu ni kena basuh sampai ke kulit, kecuali janggut atau jambang yang tebal. Itu tak diwajibkan untuk sampai ke kulit. Tapi kalau bulu yang lain walaupun lebat tak sampai nampak kulit, kena juga basuh sampai ke kulit. Tapi kalau jambang ataupun janggut, memadai luaran sahaja yang wajib. Jadi itu adalah yang kedua, rukun yang kedua, iaitu membasuh muka kesemuanya. Manakala yang ketiga adalah membasuh 2 belah tangan hingga ke siku. Dan sikunya sekali juga kena basuh. Bukan sampai ke siku je, tapi siku sekali kena basuh. Dan bulu walaupun lebat macam mana sekalipun, macam borok ke monyet ke, kena basuh sampai ke kulit. Sama ada dia ada duri. Kalau ada duri, kena cabut duri tu. Dan kalau duri tu dah tertanam, dimaafkan. Kalau ada cat, kena bersihkan dulu cat. Kalau kuku tak bersih, tak sah wuduk tu. Jadi kena bersihkan kuku dulu, kena potong kuku dulu, barulah sah kalau kita basuh sampai ke siku. Maknanya kena basuh semua ni. Kuku-kuku, celah kuku ni kalau tak bersih, tak sah wuduk tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, manakala pada malam ini insya-Allah tuan-tuan dan tuan-tuan, kita akan pergi rukun yang keempat, iaitu menyapu sebahagian daripada kepala
walaupun sehelai rambut selama ia berada di dalam kawasan kepala. Jadi itu rukun yang keempat. Jadi rukun yang keempat ini dia cakap menyapu. Apa beza menyapu dengan membasuh ni? Membasuh ini disyaratkan air itu mengalir. Contoh yang kita ambil air ni, air itu mengalir, baru kita boleh basuh. Tapi kalau usap ni tak disyaratkan untuk mengalir air tu. Contoh celup air tu tak mengalir, kita boleh basuh kepala. Itu beza antara menyapu dengan membasuh. Kalau membasuh ni, kalau kita pergi umrah ataupun haji, kita selalu guna spray kan. Spray, kalau tak mengalir air tu, tak boleh dibuat basuh. Itu bukan definisi basuh. Maknanya kalau tak mengalir, kita basuh muka, tak sah wuduk tersebut, basuh muka tersebut. Dia kena bagi alir air tu. Contoh kalau tangan, kita spray sampai air tu mengalir, baru kita basuh tangan. Macam tu cara dia. Tapi kalau kepala ni, just usap saja, hanya usap saja. Dia tak disyaratkan untuk membasuh. Sebahagian daripada kepala. Maknanya sebahagian kepala, bukannya semua kepala. Kalau mazhab Maliki, wajib basuh semua kepala. Tapi kalau mazhab Syafi'i, wajib basuh sebahagian sahaja, memadai sehelai rambut. Jadi kalau ambil air, contoh dia macam malas warna kan. Ambil air, dia just macam ni je, dia tak gesek pun, dia just macam ni je, itu pun dah memadai. Jadi ambil air macam ni, tak sini. Kalau malas warna lah, ataupun kepala dah berbalut, ada satu yang tak kena kan, jadi dia ambil air, dia just macam ni je, dia tak kasi gesek-gesek, tak apa. Itu sebahagian daripada kepala. Tak kisahlah mana-mana kepala, sama ada depan ke, tepi ke, kiri ke, belakang ke, mana-mana boleh. Mana basuh kepala tu, usap kepala tu, ambil air macam ni. Contoh kalau perempuan kan, dia malu nak ambil wuduk kat halayak ramai, dia boleh ambil air, angkat tudung sikit, sapu sini belakang. Itu pun dah memadai. Maknanya sebahagian daripada mana-mana kepala. Itulah dimaksudkan walaupun sehelai rambut, selama mana ia berada di dalam kawasan kepala. Jadi kalau nak basuh kepala, usap kepala ni, rambut ni boleh. Sebab apa? Rambut ni masih lagi dalam bahagian kepala. Contoh bahagian kepala. Tapi kalau rambut tu bersanggul, macam ni, macam bersanggul ataupun rambut dia rebas ke bawah, jadi kita basuh ke sini je, boleh tak? Boleh tak? Tak boleh. Kerana apa? Dia dah lebih daripada had sempadan kepala. Had sempadan kepala. Jadi kalau basuh kat sini sahaja, tak sah lah usap kepala tu. Dia sama ada dekat sini, macam rambut kita pendek boleh lah, senang. Tapi yang rambut panjang macam perempuan ni kan, rambut dia bersanggul, dia ikat rambut dia tu, dia just basuh yang ikat tu je, tak sah lah. Kerana apa? Dia bukan sebahagian kepala. Sebahagian kepala ni maksudnya ulama mengatakan rambut yang tumbuh di atasnya ataupun kulit ni. Jadi kalau basuh kepala, rambut sahaja pun dah memadai. Dah memadai. Jadi janganlah sampai sini, rambut sini, kita basuh sini je, tak boleh. Dia mesti dalam had sempadan kepala. Itu maksudnya. Dan apa-apa yang menghalang daripada rambut itu, kena bersihkan dulu. Contoh macam gel rambut. Gel rambut, itu kena bersihkan dulu. Tapi kalau minyak biasa, boleh lah, tak ada masalah. Minyak tu boleh sampai air tu sampai ke kepala, biasa kebiasaannya. Tapi kalau gel kan keras rambut ni, kalau kita basuh air tu macam kalis, tu tak boleh. Itu kena bersihkan dulu. Dan kalau nak basuh contoh rambut kita depan lah, macam K-pop ke apa kan, dia basuh sini je. Ini muka, jadi tak boleh. Contoh rambut dia panjang, sampai sini dia tarik, sampai sini dia basuh sini je, tak boleh. Dia kena basuh dekat kepala tu, mana kat ubun-ubun, kat apa, akar dia tu. Dia kena basuh dekat situ. Faham tak tuan-tuan? Keliru, ada yang keliru kan? Faham ya? Mana kena basuh mana-mana bahagian kepala pun boleh. Itu yang, tapi yang paling afdal ialah basuh kepala ni, usap kepala ni kita buat macam ni lah. Sini sampai ke depan boleh. Itu paling afdal, paling baik.
Tapi kalau yang wajib, sini je. Itu dah memadai. Tak gesek pun tak apa. Cukup satu helai rambut. Itu faham tak tuan-tuan? Jadi kalau orang tu dia balut kepala dia satu, semua kepala dia dah ni berbalut, tak ada satu kepala yang tinggal, semua dah dibalut. Jadi nak ada cara dia. Cara dia kena ambil air tu. Air tu kena usap kepala tu. Ada yang apa, kesan balutan tu, kita letak air kat balutan tu. Balutan tu kalau menyebabkan rambut kita basah ataupun kepala kita dah basah, memadai. Contoh kepala kita berbalut, contoh luka kat sini, yang luka kat satu kepala kan. Jadi berbalut satu kepala ni. Jadi ambil air, dekat kat balutan tu sampai menyebabkan air kepala kita basah, dah memadai. Berbalut contoh. Dia locor dia macam melocor semua, tak boleh. Itu kalau balut tu, itu kalau tak boleh, baru boleh tayamum. Macam yang apa tu, Tuan Haji cakap tu. Itu kalau dah tak boleh sangat. Tapi kalau yang kebiasaan ni, kalau luka macam accident kat sini saja, bolehlah usap kepala kat sini. Kalau accident kat sini, boleh usap kat sini. Kalau tak ada kepala sebelah, usap kepala sini. Contoh tak ada kepala. Tapi kebiasaannya semua ada kepala. Tu je. Jadi hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, wamsahu biruusikum. Maksudnya, dan sapulah sebahagian dari kepala kamu. Masaha, wamsahu. Masaha dengan ghasala berbeza. Masaha usap, ghasala itu basuh. Kalau mandi, ghasala maksudnya. Surah Al-Maidah ayat 6. Dan juga berdasarkan hadis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu meriwayatkan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddaa wa masaha binasiyatihi wa ala imamatihi. Maksudnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu, lalu baginda menyapu ubun-ubunnya dan di atas serbannya. Riwayat Muslim. Jadi Rasulullah ni kalau dia macam nak ambil wudu, dia angkat sikit kepala dia basuh, dia rosak kali serban dia tu. Jadi nak menunjukkan apa? Menunjukkan basuh sebahagian kepala dah memadai. Walaupun ada serban, kalau kita macam nak malas, nak segak-segakkan rambut kita, nak kalau basuh semua habis kepala kita kan. Jadi buat macam ni sikit, buat macam ni pun dah memadai. Tapi Rasulullah dia basuh sampai ke serban. Di sini menunjukkan keharusan untuk membasuh sebahagian daripada kepala. Jadi membasuh kepala atau sebahagiannya sebagai ganti kepada menyapunya adalah harus. Jadi menyapu boleh, membasuh pun boleh. Membasuh kepala pun boleh. Dia adalah harus. Tak ada makruh kalau kita basuh. Hukumnya adalah harus. Ubun-ubun ialah bahagian atas kepala dan ia adalah sebahagian daripadanya. Perbuatan menyapu ubun-ubun sahaja menunjukkan bahawa menyapu ke mana-mana bahagian kepala adalah memadai. Dan kalau ikut mazhab Syafi'i, cukuplah memadai satu helai rambut. Tapi ada pendapat yang mengatakan 3 helai rambut. Tapi kalau ikut penulis kitab ni mengatakan satu helai rambut dah memadai. Itu adalah rukun yang keempat. Ada yang tak faham? Saya buka soalan kalau ada yang tak faham. Kita pergi seterusnya kan, langsung lagi yang tak faham. Minyak kelapa. Minyak kelapa tu kalau dia macam serap air tak? Dia kalau minyak selalunya yang saya tahu, dia boleh sampai ke kepala biasanya. Jadi boleh sapu air ke yang ada minyak ni. Tapi yang masalah gel. Letak gel sampai gel tu menyebabkan keras rambut tu. Sampai kalau air lalu pun macam deras kan. Tu tak boleh. Tapi kalau minyak ni kebiasaannya boleh. Minyak ni boleh. Yang dia asalkan sampai ke kepala. Macam mana? Mana Cina?
Oh, dia berjahit sini. Contoh dia berjahit sini, boleh basuh sini, usap sini. Tak perlu. Kerana apa? Kerana sebahagian kepala. Contoh kena sini jahit, sini boleh usap. Kalau sini jahit, sini boleh usap. Contoh tak ada kepala langsung tak tahulah. Tangan berjahit tu, itu tak boleh. Tangan berjahit ni, tangan ni kena basuh semua ni. Dia tak macam kepala. Kepala ni sebahagian sahaja. Cuit je. Contoh kat sini kepala kan, ini jahit. Semua ni jahit contoh, ni tinggal. Basuh sini dah cukup. Tapi kalau tangan ni kena basuh semua ni. Kalau tak kena air, kena ambil uduk tu, contoh berbalut. Jangan saya cakap macam tuman yang lalu dah. Balut, kita ambil air tu, kita lalukan atas balutan tu. Lepas tu kita bertayamum. Kita bertayamum. Ya. Kepala botak. Kalau kepala botak, mana-mana pun boleh. Memang kepala. Kalau macam upin-ipin kan, rambut selai botak licin. Tak apalah, basuh mana-mana pun tak apa. Lagi senang macam ni je. Dia macam rambut yang tak ada kepala, tak ada rambut ni, tak apa, tak masalah. Dia rasakan bahagian kepala tu. Bahagian kepala. Kalau dia ambil contohnya kepala botak, tweet ni, boleh. Lukukan dia pun boleh. Dan tak disyaratkan kita basuh sendiri. Contoh kalau kita letak kepala tu dekat kepala paip ke, ataupun orang sendiri yang usap kepala kita ke, ataupun ambil kayu tak usap kepala kita pun boleh. Dia memadai. Contoh kalau kita suruh orang luku kan, orang tu ada air, luku kepala kita pun boleh. Kalau kepala botak lah. Asalkan dekat bahagian kepala, jangan kat tongkok pula. Lain narah lah. Itu dah. Ada yang lagi pertanyaan? Tak ada. Okey, itu rukun yang keempat, iaitu menyapu sebahagian daripada kepala. Kalau perempuan, boleh lah sini. Kat layak ramai, kat umum kan, contoh dia malu nak buka tudung, buka lah sikit, buka tudung sikit macam ni. Pun dah memadai. Itu rukun yang keempat, iaitu menyapu sebahagian daripada kepala walaupun sehelai rambut. Rukun yang kelima ialah membasuh dua belah kaki hingga buku lali. Jadi membasuh air tu mesti mengalir dua belah kaki sehingga ke buku lali, dan buku lali tu juga kena basuh. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT, wa arjulakum ilal ka'bain. Maksudnya, dan basuhlah kedua belah kaki kamu meliputi buku lali. Surah Al-Maidah ayat 6. Buku lali ialah tulang yang timbul di bahagian sendi di antara betis dan tapak kaki. Ni semua orang tahulah buku lali tu kat mana. Maknanya yang timbul antara kedua-dua belah kaki tu. Antara kaki tu ada dua benda timbul tu, itulah buku lali. Ia wajib dibasuh bersama-sama kedua belah kaki tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang terdahulu. Oleh itu, wajib meratakan basuhan di kedua-dua belah kaki hingga tidak tertinggal sedikit pun, sama ada di kuku atau di bawah bulu roma, sebagaimana keterangan cara-cara membasuh tangan yang lalu. Jadi nak basuh kaki ni seumpama nak membasuh tangan. Maksudnya kalau ada bulu-bulu dekat kaki tu kena basuh, walaupun lobat macam beruk apa, kena bersampai kulit juga. Dan kuku tu kena bersih. Kuku kalau kotor, kalau kuku tu lepas bau bersukan, kuku panjang pula, berpeluh sampai hitam-hitam kat kuku tu, jadi kalau dia boleh menghalang air tu, maka tak sahlah wuduk tersebut. Dia kena bersih, semua kat kaki tu kena bersih. Kalau ada kesan kesan cat, kesan sama macam tangan tadi, kena basuh juga sampai ke kulit, sampai ke kuku sekali pun. Kalau ada benda-benda yang bertambah, contohnya ada jari 6, kena basuh kena 6 jari tu. Dia kena selat antara ni. Kalau jari dia tu memang jenis yang rapat, dia kena selat. Dia kena selat sampai air tu sampai ke setiap kulit dekat kaki tu. Macam tu. Kalau ada macam mana? Hulu kaki tu. Kalau hulu tu dia yakin dia boleh meratakan semua air tu, tak ada masalah. Ini yang jenis tak yakin ni.
Dia main ulu-ulu. Selalunya tak kena lah semua air tu. Selalunya sebab apa? Sebab kaki kita ni selalu ada berlipat semua. Jadi tak berlipat tu yang masalah tu. Jadi kalau kita basuh, dia akan inilah rata lah semua tu. Ni masalah berlipat ni. Kita ulu-ulu kan selalu macam ni kan. Kaki kita berlipat. Nampak masalah ni. Tapi kalau dia yakin dia boleh basuh semua tu, dia boleh meratakan semua air, tak ada masalah. Dia tak disyaratkan kalau kita kena sapu semua tu. Kalau just ulu pun tak apa. Ni. Selap. Kena duduk lah. Duduk buat macam ni. Tak sampai. Tak apalah macam ni lah. Kalau tak boleh pun, kalau kaki kanan ni, kita buat kaki kiri. Kaki kiri. Kalau tak boleh sangat lah, kita buat kaki kiri. Tak macam kau ajar lah kaki. Punya kaki. Macam tu lah. Kalau nak membasuh kaki, mana apa-apa. Nampak sini, nampak tadi. Maknanya kalau ulu kaki, kebiasaannya ni akan berlipat. Jadi kebiasaannya dia akan berlipat. Itu sebab tu kita kena basuh. Bila basuh baru dia rata. Kalau macam ni ulu-ulu je, kebiasaan dia tak semua kena air tu. Sebab tu kena ratakan semua air tu dekat semua bahagian. Di antara daripada hujung kuku sampailah ke buku lali tu. Kena bersihkan. Kalau ada apa-apa yang menghalang, kena bersihkan dulu, baru boleh basuh. Itu adalah rukun yang kelima, iaitu membasuh kaki sampai ke buku lali. Dan basuh juga buku lali tu. Ada pertanyaan? Macam mana? Ya. Kita balut lagi. Macam tangan jugalah. Sama kaedah dia. Sama kaedah dia. Kena basuh air, kena lalukan air kat balutan tu. Lepas tu baru tayamum. Itu adalah rukun yang kelima, iaitu membasuh dua belah kaki hingga ke buku lali. Manakala itu yang kelima. Kalau seorang tu penghidap kena hidap kencing manis, contohnya kaki dia kena potong, insya-Allah. Kaki dia kena potong. Kalau kaki dia kiri dia kena potong, dia hanya perlu membasuh kaki kanan saja. Tapi kalau nak basuh kaki kiri itu sunat. Sunat basuh kaki kiri itu. Walaupun kaki dia dah tak ada, basuh yang sepadan tu pun dah dikira sunat. Maknanya boleh lah, tapi tak diwajibkan. Sebab apa? Sebab kaki dah tak ada dah. Tapi memadai kalau sunat basuh yang sepadan kena potong tu, basuh. Itu untuk penghidap kencing manis lah, yang kena potong kaki tu. Contoh kalau tak ada kaki, basuh yang mana yang ada. Itu sunat. Yang keenam adalah tertib, mengikut urutan rukun yang telah dinyatakan. Maknanya tertib, iaitu mengikut susunan. Mula basuh muka, basuh tangan, usap kepala, basuh kaki. Itu adalah tertib, maknanya ikut susunan. Dia tak boleh kejap kaki, kejap kepala dulu, tak boleh. Dia kena ikut susunan. Hal ini berdasarkan ayat-ayat yang menyebut fardu wuduk secara berurutan, dan juga berdasarkan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Rasulullah, kalau kita tengok ada sahabat nampak, banyak riwayat mengatakan sahabat nampak Rasulullah SAW dia mengikut tertib. Dia tak ada ikut tertib, dia mesti mengikut tertib. Baginda tidak berwuduk melainkan dilakukannya secara tertib sebagaimana susunan yang telah dinyatakan di dalam Al-Quran. Mana Al-Quran ada menerangkan susunan itu. Jadi itulah yang Nabi buat. Perbuatan baginda adalah sabit dalam beberapa hadis yang sahih. Antaranya ialah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang lalu, yang terdapat di dalamnya perkataan kemudian. Kalau bahasa Arabnya summa. Yang kita tengok hadis yang untuk membasuh kedua belah tangan hingga ke siku tu. Itu hadis Abu Hurairah. Annahu tawadda'a fa ghasala wajhahu fa asbagha al-wudu. Summa, mana ada summa. Mana nak menunjukkan summa itu adalah dia mesti lakukan kemudian. Mana mengikut susunan. Summa itu maksudnya kemudian. Kalau wa tu dan. Tapi kalau summa itu kemudian. Maknanya mengikut susunan berdasarkan hadis ini.
yang memberi makna tertib sebagaimana yang telah disepakati oleh ulama. Dalam kitab Al-Majmu', Imam An-Nawawi menyatakan para ulama Syafi'i berhujah tentang wujud Nabi Muhammad SAW dengan hadis sahih yang diambil daripada para sahabat. Mereka semuanya menceritakan bahawa Nabi SAW melakukannya secara tertib. Ramai sahabat yang menyaksikannya, dan di beberapa tempat yang lain pula terdapat banyak perbezaan dalam menceritakan sifat-sifat wudu baginda, dari sifat bilangan membasuh atau menyapu sama ada sekali, 2 kali atau 3 kali dan lain-lain lagi. Namun demikian, tidak ada yang mensabitkan sifat wudu Nabi SAW yang dilakukannya secara tertib. Kalau kita tengok wudu, ada hadis daripada riwayat Bukhari mengatakan kalau nak usap kepala sekali yang memadai. Ada Nabi Muhammad SAW mengusap kepala sekali. Tapi ada dalam riwayat yang lain Nabi usap kepala 3 kali. Maknanya ada banyak perbezaan kat situ. Nak menunjukkan bahawa 3 kali ni tak wajib. Tapi kalau tertib ini, andai kata ada Nabi Muhammad SAW dia tak ikut tertib, maka dekat situ dihukum sunat sahaja. Tapi kita tengok hadis ni tak ada yang menunjukkan tertib. Tak ada yang menunjukkan Nabi ni tak tertib. Jadi semua tertib. Jadi nak menunjukkan bahawa perbuatan tertib ini adalah wajib. Nak menunjukkan bahawa tertib ini adalah wajib. Perbuatan Rasulullah SAW adalah penjelasan kepada cara berwuduk yang diperintahkan. Sekiranya hukum meninggalkan tertib adalah harus, sudah tentu baginda meninggalkannya pada sesetengah keadaan bagi menjelaskan bahawa ia adalah harus. Contohnya macam tarawih. Tarawih ada kadang-kadang Nabi tinggalkan salat sunat tarawih ini. Kerana apa? Kerana apa ditinggalkan? Kerana nak menunjukkan kepada sahabat dan kepada umat Islam bahawa tarawih ini tak diwajibkan. Tak diwajibkan. Sebab tu kadang-kadang Nabi tinggalkan salat sunat tarawih. Tapi kalau ikut tertib ni, kadang-kadang dia semua Nabi SAW kalau ambil wuduk dia mesti tertib. Tak ada yang tak tertib. Jadi nak menunjukkan tertib ini adalah wajib. Sebagaimana baginda pernah berwuduk tanpa mengulanginya pada waktu-waktu tertentu bagi menjelaskan bahawa berulang-ulang itu tidak wajib. Jadi kadang-kadang ada Nabi SAW, dia kalau tak baik, dia usap kepala sekali sahaja. Ada kadang-kadang riwayat lain dia mengatakan 3 kali. Jadi yang menunjukkan berulang-ulang kali itu tak wajib. Yang wajib hanyalah sekali. Tapi kalau tertib ni tak ada riwayat yang lain mengatakan Nabi ni tak tertib kalau mengambil wuduk. Semuanya tertib. Jadi yang menunjukkan bahawa tertib ini adalah sebahagian daripada rukun. Tertib. Jadi tertib ini mesti dibuat. Mesti dibuat ikut tertib. Jadi kalau dia contohnya dalam satu keadaan. Tapi kalau dalam sesuatu keadaan yang lain, contohnya dia mandi dalam laut ataupun mandi dalam swimming pool. Dia mandi dalam swimming pool, dia nak sembahyang. Tapi dalam sembahyang tu, dia nak dalam swimming pool tu, dia just niat wuduk sahaja. Adakah sah wuduk dia tu? Sah tak wuduk dia? Sah. Sah. Tak sah. Dia adalah sah kerana dia mengikut urutan secara takdiri. Maknanya bila dalam air tu, dia masuk air, dia benam dalam air dan swimming pool tu, dia niat wuduk, time tu dia urutan tu akan bergerak secara takdiri. Maknanya secara memang dalam keadaan macam tu. Maknanya dibolehkan kalau dalam swimming pool kita nak sembahyang kan, ke tepi tu, kita just niat wuduk, walaupun kita duduk dalam swimming pool tu seketika. Contoh celup sikit, lepas tu naik. Tapi kena semua badan lah. Lepas tu baru boleh sembahyang. Niat wuduk itu sah. Jadi kalau tak nak pening-pening kepala, mandi dalam swimming pool. Niat wuduk bangun. Memang basuh semua. Kuku-kuku semua basuh. Itu adalah untuk mandi dalam swimming pool. Tapi dalam satu keadaan tak boleh kalau basuh wuduk, semua wuduk sekaligus. Contohnya orang tu koma. Adik-adik seorang alung sini, angah sini, alang sini, kaki sini, tu basuh serentak. Tak sah. Tak sah wuduk tu kerana apa? Kerana dibuat secara serentak. Dia berbeza dengan swimming pool tadi. Tapi kalau dalam keadaan koma, kalau serentak tak boleh. Tapi kena ikut berturutan. Basuh muka dulu, tangan kanan dulu, tangan kiri dulu, usap kepala dulu, baru kaki. Dia tak boleh secara serentak.
Jadi itu dah berkenaan dengan rukun wudu. Ada yang tak faham? Dalam swimming pool boleh? Mandi wajib? Macam mana buat dalam swimming pool kita niat nak mandi wajib, jadi terangkatlah hadas besar tu. Mana kalau nak sembahyang boleh sembahyang. Tapi kena yakinlah semua tu terkena. Kalau tak yakin gosok-gosok dalam air tu kan, baru boleh. Macam mana? Tengah laut. Dia kalau kita tenggelam sekali pun, kita tak payah gerak ke apa pun, kita celup diri kita, niat wuduk, walaupun seketika, boleh buat sembahyang. Maknanya dah angkatlah hadas kecil kita tu. Sebab nak ambil wuduk ni sebab apa? Sebab ada hadas kecil. Jadi kalau kita ambil wuduk ni, terangkatlah hadas kecil tu, baru boleh sembahyang. Itu. Walaupun kita celup dalam laut contoh sekejap, kita bangun, kita sembahyang, boleh. Wuduk tu sah. Ada pertanyaan lagi? Semua faham ya? Macam wuduk ni senang kan? Mana kalau orang sakit ke, kalau apa, senang. Dia ada jalan penyelesaian dia. Jadi semuanya senang, basuh muka dia. Maknanya rukun duduk ni adalah bahagian luar sahaja. Bahagian luar. Macam lelaki ni senang nak pergi ambil wuduk kat luar. Macam basuh muka, tangan, kepala, semua bahagian luar. Jadi tak ada nak kena buka baju, tak ada susah. Nampak tak Islam ni mudah. Inna dina yusrun. Islam sesungguhnya, agama Islam ini adalah agama yang mudah. Jadi kalau dah mudah, jangan dipermudahkan lagi. Kalau dia macam ambil wuduk macam ni tak boleh, tak sah. Jadi itu adalah berkenaan dengan rukun wuduk. Nak masuk sunat wuduk ke? Boleh. Kita masuk satu dua lah ya. Sunat wuduk. Antara sunat wuduk yang penting ialah, maknanya sunat ini kalau kita buat dapat pahala, kalau tinggalkan tak dapat dosa, tak dapat apa-apa. Tapi kalau kita tengok kebanyakan sunat wuduk ini semuanya sunat muakkad. Maknanya kalau kita buat dapat pahala, kalau kita tinggalkan tak dapat apa-apa. Tapi sunat muakkad ni sunat yang sangat dituntut. Maknanya kalau tak buat ini boleh dicela. Boleh dicela. Itu maksud sunat muakkad. Kerana apa? Kerana Nabi Muhammad SAW dia jarang tinggalkan. Dia kalau 10 tahun tu hanya sekali 2 kali ya contoh. Sangat jarang dia tinggalkan. Iaitu sunat wuduk yang penting ialah, pertama sekali ialah menyebut nama Allah. Bismillah. Maknanya time mula tu baca bismillah. Dan juga disunatkan untuk membaca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baru basuh tangan. Basuh tangan. Itu menyebut bismillah. Sunat menyebut nama Allah SWT pada permulaan wuduk. Jadi permulaan wuduk ini disunatkan. Tapi kalau macam mana kalau time baca bismillah tu dia terlupa nak permulaan wuduk tu, dia terlupa nak baca bismillah. Boleh tak baca tengah-tengah bismillah tu? Time basuh tangan contohnya baru dia nak cakap bismillah, boleh tak? Boleh. Dia still lagi dapat pahala sunat wuduk itu. Tapi kalau dia dah habis wuduk, contoh dah habis basuh kaki, dah berdoa bagai, baru teringat nak baca bismillah, tak dapat pahala sunat wuduk itu. Dia sunat wuduk ini bila dia permulaan ataupun dia terlupa kat pertengahan tu, dia masih lagi disunatkan untuk membaca bismillahirrahmanirrahim. Hal ini berdasarkan hadis daripada Anas radhiyallahu anhu, katanya, talaba ba'du ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu'an falam yajidu ma'an faqala alaihi salatu wassalam hal ma'a ahadin minkum ma' fa'utiya bima'in fawada'a yadahu fil ina'i alladhi fihi al-ma'u thumma qala tawadda'u bismillahi fara'aytul ma' yafuru min baini asabi'ihi hatta tawadda'u min 'indi akhirihim wa kanu nahwan min sab'in. Maksudnya sebahagian sahabat Nabi Muhammad SAW mencari air untuk berwuduk tetapi tidak memperolehinya. Rasulullah SAW bersabda, adakah sesiapa di kalangan kamu mempunyai air? Lalu dibawakan air kepadanya dan baginda meletakkan tangannya ke dalam bekas yang berisi air tersebut seraya bersabda,
berwuduklah kamu dengan nama Allah Subhanahu taala, iaitu menyebut bismillah ketika memulakannya. Lalu aku melihat air terpancar keluar daripada celah-celah jari baginda hingga ke semua mereka, iaitu kira-kira 70 orang dapat berwuduk dengan air tersebut. Riwayat An-Nasa'i dengan sanad yang baik. Jadi ini adalah menunjukkan keberkatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karamah apa orang panggil? Mukjizat Nabi, yang lupa lah bahasa istilah. Yang adalah mukjizat Nabi. Yang mana Nabi ni kalau dia ada mukjizat, letak air itu boleh bertambah. Sehingga 70 orang pun boleh untuk berwuduk dalam bekas tu. Ini adalah mukjizat Nabi lah. Tapi itu bukan fokus dia. Fokus dia adalah bismillah tu. Nak menunjukkan bahawa apabila Nabi Muhammad SAW suruh baca bismillah, dia bukannya wajib. Tapi ulama menafsirkan bahawa dia adalah sunat. Dia tak diwajibkan untuk membaca bismillah. Dia hanyalah sunat sahaja. Itu yang pertama. Yang kedua adalah membasuh dua belah tangan sebanyak 3 kali sebelum memasukkannya ke dalam bekas air. Jadi sunat wuduk yang kedua adalah membasuh dua belah tangan, 12 tapak tangan sebanyak 3 kali sebelum memasukkannya ke dalam bekas air. Maknanya kan kalau kita dah baca hadis, kalau kita baru bangun tidur, kita hendaklah membasuh kedua belah tangan kita, tapak tangan kita ni. Kerana apa? Kerana kita tak tahu time malam tu tangan kita pergi ke mana. Pergi ke bawah ke, pergi ke bontot, tentah. Jadi dia tak tahu mana tangan dia pergi ke mana. Jadi dia kena membasuh tangan dia tu sebelum memasukkan tangannya ke dalam bekas. Itu adalah sunat wuduk yang kedua. Tapi kalau kita tengok dalam kitab lain menunjukkan yang kedua ni, membasuh dua belah tangan sebanyak 3 kali sebelum masukkannya ke dalam bekas air ni, dia bukannya perkara sunat wuduk. Tu kena faham tu. Yang ni, yang kedua ni, memasukkan dalam bekas air, dia bukannya sunat wuduk, tapi dia adalah sunat ketika mana dia bangun daripada tidur. Kalau dia was-was, dia ragu-ragu sama ada tangan dia tu ada najis ke tidak. Itu untuk sunat yang tu. Tapi kalau sunat wuduk yang lain, yang sunat wuduk, dia mestilah time dia dah basuh tangan nanti 3 kali, dia dah basuh tangan 3 kali, dia dapat sunat tu. Dia dapat pahala sunat tu. Tapi yang pahala sunat wuduk ni, kalau dia dah tangan dia dah bersih, dia baca bismillah, dia sapu, dia basuh tangan dia 3 kali lagi, itu baru sunat wuduk. Faham tak? Maknanya dia basuh 6 kali lah tangan dia. 3 kali yang pertama tu untuk membersihkan tangan dia tu daripada kotoran, dan 3 kali tu barulah dikira sunat wuduk. Kalau ikut kitab Matlab Badrain, ataupun dalam ada guru saya cakap macam tu, ustaz saya cakap macam tu lah. Maknanya membasuh dua belah tangan sebanyak 3 kali sebelum masukkannya ke dalam bekas air, dia bukannya sunat wuduk, tapi sunat apabila kita bangun daripada tidur. Sunat kepada kita bangun daripada tidur. Hal ini berdasarkan hadis daripada Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhuma, su'ila an wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam fada'a bi tawrin min ma' fatawadda'a lahum wudu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'akfa'a ala yadihi min at-tawr faghasala yadayhi thalathan thumma adkhala yadahu fil ina'. Maksudnya, ketika ditanya tentang wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia meminta air dalam bekas tembaga, kemudian dia berwuduk untuk menunjukkan cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwuduk. Dia menuangkan air daripada bekas tersebut dan membasuh tangannya sebanyak 3 kali. Seterusnya barulah dia memasukkan tangannya ke dalam bekas tersebut. Riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kalau ikutkan sini, ini adalah bukannya sunat wuduk, tapi sunat ketika baru bangun tidur. Kerana dia ragu-ragu sama ada tangan dia najis ataupun tidak. Tapi kalau dah ternyata tangan itu bernajis, dia kena wajib basuh lah sebelum masukkan dalam bekas. Tapi kalau yang sebenarnya, sunat wuduk ini dah selesai basuh tiga tangan tu, kita basuh lagi. Itu baru sunat wuduk. Itu baru sunat wuduk. Kerana kalau kita buat lagi, dapat pahala sunat wuduk. Jadi itu adalah yang kedua. Yang ketiga, last, bersugi. Hal ini berdasarkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inna kulli wudu. Maksudnya kalaulah tidak kerana membebankan umatku, aku akan perintahkan mereka bersugi pada setiap kali berwuduk. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Maksud perintah dalam hadis tersebut ialah perintah wajib. Namun hadis ini menunjukkan bahawa bersugi adalah sunat muakkad sahaja. Maknanya bersugi ini dia sunat yang sangat dituntut. Tapi kalau ikutkan dia sebenarnya wajib. Nabi nak perintahkan wajib. Tapi disebabkan dia boleh menyusahkan umatku, dia kena macam susah, kena nak beruh gigi dan sebagainya. Jadi sebab itulah dia tinggalkan, dia letakkan, ulama mengatakan bersugi ini adalah sunat muakkad, tak diwajibkan. Jadi itu adalah sebahagian sunat yang di dalam keadaan wudu. Yang ini kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang, iaitu yang keempat. Banyak lagi sunat wudu yang dalam kitab ini. Jadi insyaAllah kita akan bertemu pada pertemuan yang akan datang. Sebelum saya menutup majlis pada malam ini, saya buka soalan kepada tuan-tuan kalau ada sebarang pertanyaan. Ada nak tanya? Semua faham dah ya? Faham ya? Jadi cukup sekadar ini sahaja. Yang baik itu datang daripada Allah SWT, dan yang buruk itu datang daripada saya sendiri. Hakikatnya kedua-duanya datang daripada Allah SWT. Qul qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafara wa suratul Asr.